Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Jadi pada video kali ini kami akan membincangkan mengenai cabaran Islam semasa di bawah tajuk globalisasi dan kita akan kupas mengenai topik Islamofobia. Sebelum tu saya memperkenalkan kita punya panel pada malam ini iaitu Alif Faisal, Afika Bahira dan Atirah Azhari dan saya sendiri Fatini Hidayah. Jadi di bawah tajuk globalisasi akan kami kupas mengenai Islamofobia. Mengapa kami pilih tajuk tersebut adalah kerana pada masa kini Islam adalah agama yang terpantas mengembang di seluruh dunia dan dijangka akan terus meningkat pada setiap tahun. Jadi Islamofobia ini adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan kerana ia adalah satu yang sebati dengan globalisasi Islam itu sendiri. Semakin Islam membesar, semakin banyak juga isu Islamofobia yang akan meningkat di serata dunia. Jadi pada malam ini kami akan kupas mengenai 3 isu utama dalam Islamofobia iaitu keganasan, penindasan undang-undang dan diskriminasi dan prejudis. Sebelum tu saya akan menerangkan mengenai definisi Islamofobia. Islamofobia adalah istilah yang menerangkan mengenai prasangka dan diskriminasi pada umat Islam. Ia juga merujuk pada rasa takut dan benci terhadap Islam lalu membawa kepada prejudis yang membenci kepada orang umat Islam. Jadi seterusnya saya akan berkongsi mengenai keganasan, isu-isu keganasan yang terdapat di dalam topik ini. Antaranya iaitu pertama ialah keganasan. Seperti yang kita tahu, semakin hari semakin banyak isu-isu keganasan di serata dunia yang kita dapat lihat, terutamanya terhadap kita sendiri umat Islam. Jadi boleh saudara Alif menceritakan sedikit mengenai keganasan terhadap umat Islam ini. Okey, terima kasih kepada Haji Fatini Hidayah. Isu keganasan terhadap para Muslim di seluruh dunia ini memanglah bukan sesuatu yang lama. Ia adalah, maafkan saya, ia bukan sesuatu yang baru. Tetapi mari kita ambil contoh perkara yang isu keganasan yang agak besar yang baru-baru ini adalah seperti pada 15 Mac pada tahun lalu. Seperti di New Zealand, sebuah masjid Linwood di Christchurch yang mengorbankan 50 nyawa dalam isu keganasan terhadap orang Islam di sana, di mana ada berlakunya kes penembakan menggunakan senjata api di dalam masjid tersebut sehingga mengorbankan begitu banyak nyawa tersebut. Lalu perkara ini memanglah bukan sesuatu yang baru, tetapi impaknya lebih besar berbanding keganasan yang telah berlaku sebelum ini. Sebab New Zealand ini merupakan sesuatu yang baru berlaku di New Zealand dan adalah agak janggal untuk berlaku juga di perkara itu seperti di dalam negara seperti New Zealand ini, sebab memanglah perkara seperti ini memanglah perkara seperti ini selalu berlaku di beberapa negara yang mempunyai undang-undang longgar ataupun mempunyai masyarakat yang begitu ekspresif dengan pendapat mereka. Tetapi perkara ini tidak disangka-sangka untuk berlaku di New Zealand. Seperti contohnya di Amerika Syarikat dan juga di Eropah lah, negara-negara barat tersebut. Di Amerika Syarikat, rakyatnya begitu ekspresif dengan dia punya ideologi dan fahaman mereka. Dan ia juga turut disokong kefahaman Islamofobia ini terhadap para Muslim kerana mereka menapis dan hanya menunjukkan suatu aspek perkara yang mereka hanya nak tunjukkan kepada rakyat mereka. Dan sungguhnya perkara ini, Islamofobia ini bukan sesuatu yang tiba-tiba keluar. Ia sebenarnya sudah lama dipupuk oleh tak kisahlah mahupun pemimpin ataupun media dan juga masyarakat tempatan. Keganasan oleh orang Islam ni perlulah dibendung kerana pada hakikatnya kita sebagai orang Islam ataupun meskipun kita bukan orang Islam pun,
kita dididik untuk hidup dalam masyarakat bermajmuk, saling menghormati sama lain, dan perkara ini sepatutnya terjadi. Oleh itu saya nak beralih kepada saudari Afiqah Bahira untuk pendapatnya. Terima kasih dengan pendapat yang telah dikongsi oleh saudara Alif. So, untuk isu keganasan ni, selain negara New Zealand, ada juga negara yang popular di kebelakangan ni dengan isu keganasan terhadap umat Islam. Sebagai contoh, negara China, di mana mereka melakukan kem pertahanan kaum Islam secara besar-besaran, sebab macam kita tahu dekat China terdapat 200 juta pemeluk agama Islam di China, dan lebih 20 juta tu adalah orang Muslim sendiri. Jadi sebenarnya macam kes dekat China tentang kem pertahanan ni selalu diwar-warkan di media, macam selalu je ada dekat social media seperti Twitter atau Instagram atau Facebook. Tetapi sebenarnya kadang-kadang bila orang mewar-warkan isu ni ditapis oleh pihak media kerana terdapat sensitiviti dan juga terdapat ideologi tentang Islamofobia terhadap agama Islam sendiri. Nah, Islamofobia di negara China ini sangat ekstrim, sebab kita tahu juga bila diorang melakukan kem pertahanan tu, diorang pun juga menyeksa dan juga memaksa diorang supaya keluar daripada agama Islam tu, yang macam kita ada baca di surat khabar ataupun kita tengok di social media sendiri. Jadi saya juga setuju dengan pendapat saudara Alif yang benda ni perlu dibendung, sebab daripada kita kecil sampai besar kita diajar untuk duduk di dalam kalangan masyarakat majmuk. So kita juga kena belajar cara untuk menghormati agama orang lain. Jadi itu saja pendapat saya tentang isu keganasan ni. Saya setuju dengan kedua-dua pendapat saudara Alif dan saudari Afiqah. Isu-isu ni sangat merisaukan kerana walaupun tak berlaku dalam komuniti kita, berlaku di kalangan saudara-saudara kita juga Muslim di negara-negara lain, dan amat merisaukan untuk kita lihat benda ni berlaku, keganasan seperti ini berlaku pada mereka. Jadi seterusnya kita akan kupas mengenai subtopik penindasan dari segi undang-undang. Jadi dari segi, selain daripada kekejaman yang dilaksanakan ke atas umat-umat Islam, kita juga terdapat juga umat-umat Islam yang menghadapi penindasan dari segi undang-undang. Dan saya menjemput saudari Atirah Azhari untuk menerangkan lagi lebih lanjut mengenai penindasan tersebut. Okay, seperti yang kita tahu, pada baru-baru ini negara Perancis telah mengeluarkan satu bentuk undang-undang iaitu menghalang umat Islam daripada memakai hijab di negara mereka, dan itu merupakan bagi saya salah satu bentuk penindasan undang-undang terhadap umat Islam, kerana itu merupakan hak mereka untuk memakai tudung, bukannya satu bentuk penindasan kepada umat Islam sendiri. Dan isu ini sangat terkenal pada baru-baru ini, seperti yang kita tahu. Dia menjadi viral untuk seketika waktu di media sosial. Banyak warga-warga Islam di Perancis menyebarkan tentang isu ini seperti di TikTok dan juga di Twitter untuk membantu mereka dalam menyelesaikan isu ini. So, bagaimana pula pendapat Afiqah dan Alif tentang isu ini? Izinkan saya menjawab dahulu. Maaf ya, saudari Afiqah Bahira. Terima kasih kepada saudari Atirah Azhari kerana memberi peluang kepada saya untuk jawab ini. Sejujurnya, perkara penindasan undang-undang ni terhadap orang Islam ni berlaku disebabkan kebanyakan negara di contohnya negara barat lah, mereka lebih mengutamakan cara pentadbiran secara sekularisme dalam mereka punya kerajaan. Secara falsafahnya, sekularisme ni sebenarnya bermaksud untuk menginterpretasi kehidupan semata-mata pada peringkat materialistik sahaja, bukan dari segi rohaniah juga, segi rohaniah ataupun agama lah. Dan
Jadi di sini berlakunya percanggahan lagi-lagi apabila suatu agama seperti agama kita lah, agama Islam ni, ataupun mana-mana negara, mana agama yang mempunyai undang-undang tersendiri, mereka bercanggah dengan undang-undang sekular ataupun undang-undang autokratik yang diamalkan di sebuah negara. Jadi di sini kita untuk sebuah negara barat yang pada asalnya lebih mengutamakan benda-benda yang materialistik untuk mereka memberikan toleransi ataupun kompensasi terhadap penganut yang lain yang mempunyai undang-undang keagamaan tersendiri. Ini bukan sesuatu yang kemungkinan agak asing ataupun perkara yang sukar untuk mereka fahami. Itu saja daripada saya dan saya akan memberikan peluang ini kepada Afika Baria untuk menjawab. Pendapat daripada Alif dan juga Atira macam dah cukup tentang hal ni. Jadi saya akan berikan kepada moderator kita untuk bergerak ke isu seterusnya. Terima kasih buat saudara Alif dan saudari Atira berkongsi mengenai isu ini. Saya setuju dengan kedua-duanya bahawa macam kita lihat di Perancis, undang-undang sekular dia terlalu ekstrim untuk diguna pakai ke atas ke semua umat Islam di sana, dan kita dapat lihat walaupun setiap agama di sana tidak digalakkan untuk memakai sebarang simbol yang menunjukkan agama kita, namun Perancis adalah sebuah negara yang maju. Kita harapkan mereka lebih terbuka kepada kebebasan beragama seperti kita di Malaysia. Namun seperti yang kita lihat, Perancis masih lagi menggunakan pakai isu ini, dan ini bukan isu baru sebab saya punya makcik sendiri sebelum ini menemani suaminya ke Perancis untuk meneruskan melanjutkan pelajaran juga menghadapi isu ini. Jadi ini bukan isu baru, tapi hanya lebih diperluaskan kerana dapatnya penggunaan sosial media. Seterusnya kita akan kupas subtopik yang terakhir, iaitu prejudis dan diskriminasi terhadap umat Islam. Pada subtopik ini ia lebih general kerana kita akan membincangkan mengenai bagaimana kita sebagai umat Islam sendiri dipandang serong ataupun dipandang buruk oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran yang tidak begitu baik terhadap umat Islam dan terdapat mindset seperti Islamofobia. Jadi silakan sesiapa yang ingin berkongsi. Okey, izinkan saya menjawab dahulu, wahai saudari Fatini. Okey, saya akan memulakan dengan definisi lah bagi diskriminasi atau prejudis. Sebenarnya prejudis dan diskriminasi ini bukan perkara yang sama, dan pada asasnya kedua-dua ini melibatkan proses bagaimana saya mengatakan bias ataupun berat sebelah terhadap suatu pihak. Dan sejujurnya diskriminasi ataupun prejudis ni terhadap orang Islam ni berlaku disebabkan stereotip daripada penganut asal mereka, iaitu orang Arab. Ini bukanlah semata-mata ini salah mereka. Bagi saya terdapatnya dua pihak yang bersalah, iaitu pihak yang penjajah ini seperti pihak Amerika, yang mana mereka pergi ke tanah Timur Tengah untuk menstabilisasikan ekonomi mereka kerana mereka ingin mengukuhkan pegangan ekonomi mereka terhadap ini. Contohnya hanya mementingkan tempat penggalian minyak mereka, manakala orang Arab pula yang mana terjejas tindakan ini dan menjadi pelarian ke negara-negara lain. Pada sama terdapatnya beberapa aduan ataupun raport yang menunjukkan mereka tidak mampu untuk mengadaptasi ataupun menunjukkan sifat-sifat yang tidak bagus terhadap orang yang tinggal di luar negara sana. Jadi untuk mengatakan diskriminasi terhadap orang Islam ini berlaku semata-mata daripada orang bukan Islam, ini adalah sesuatu yang agak tidak tepat lah, kerana kita juga sebagai orang Islam adalah penting buat kita untuk
memelihara imej agama kita sendiri, kerana apabila kita contohnya membeli buku, kita melihat cover buku tersebut ataupun bahagian luar buku tersebut. Andainya bahagian luar buku tersebut cantik, keras ataupun tebal, kita merasakan buku ini dibuat dengan kualiti yang baik. Sedangkan kita tak melihat isi mereka, bukanlah nak mengatakan isi ataupun pengajaran yang diberikan atau panduan yang diberikan oleh agama Islam tidak bagus, tetapi begitulah hakikatnya, di mana tidak semua pihak tidak mampu memberi sepenuh masa untuk memahami suatu perkara. Jadi akhirnya dia terletak pada diri sendiri ataupun umat itu sendirilah untuk memberikan imej yang baik untuk agama mereka agar tidak berlakunya diskriminasi terhadap mereka. Dan bagi pihak yang bukan Islam juga, sememangnya mereka mempunyai ajidah-ajidah tertentu. Biasanya lagi-lagi yang memerintah ataupun yang mempunyai apa-apa niat yang personal ataupun individu terhadap mereka. Oleh itu saja yang saya ingin katakan. Saya akan memberikan peluang ini kepada siapa sahaja yang nak menyambung. Terima kasih. Saya setuju Okey, apa terima yang kasih Alif. Mbak Hira Saya- boleh mulakan dulu. Membahas sedikit je point tentang diskriminasi ni. Berdasarkan banyak bahan-bahan artikel yang saya baca di media sosial dan juga di online, mereka mengatakan punca utama Islamofobia ni adalah berkembang di barat dan juga di seluruh dunia adalah kerana pengaruh media yang kebanyakannya ataupun lebih spesifik 70%-nya dikuasai oleh industri media dunia. Jadi disebabkan ini, Islamofobia ni dia lagi cepat merebak dan lagi cepat berkembang tentang kecaman diskriminasi terhadap umat Islam, sebab pengaruh barat ni dapat mengawal media dunia. So dengan ini diorang selalu meletakkan diskriminasi dan juga melabel Islam seperti perkara-perkara yang kita normal, kita selalu tengok di surat khabar, macam Islam ni dikatakan ialah teroris, ISIS, pengganas Muslim. Jadi perkataan-perkataan ini telah selalu gunakan di media sosial dan juga di surat khabar sebagai tajuk utama media dan telah menyebabkan seluruh dunia terpengaruh dengan perkara ini. Jadi itu saja tanggapan saya. Saya setuju dengan apa yang Mbak Hira katakan, dan saya juga percaya bahawa Islamofobia ni terjadi kerana umat Islam itu sendiri. Seperti di negara-negara Islam yang mempunyai undang-undang yang sangat ketat, diorang menghalang daripada perempuan untuk tidak memakai tudung. Jadi negara-negara barat, orang-orang di negara barat menganggap bahawa umat Islam yang memakai tudung ni mereka ditindas oleh agama mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk memakai tudung atau sebaliknya. So saya rasa disebabkan itu jugalah Islamofobia ni berlaku terhadap kita. Terima kasih kepada anda semua kerana memberi pendapat. Saya bersetuju bahawa sebenarnya penyebaran prejudis ni disebabkan terdapat peningkatan kaum umat Islam semakin banyak, terutamanya menerusi migrasi dan penggunaan internet. Itu adalah antara dua medium yang terbesar untuk penyebaran Islam. Namun disebabkan itu jugalah boleh tersebarnya Islamofobia ni. Dan saya ingin meneruskan kita punya perbincangan untuk solusi bagi isu ini. Jadi sekiranya sesiapa ada pendapat untuk menyelesaikan masalah ini, silakan. Berdasarkan apa yang telah dikatakan tentang faktor internet menjadi salah satu sumber dan juga medium Islamofobia, yang boleh pada kalau itu di Malaysia sendiri, mereka harus analyse dan juga
perkara yang dapat meletakkan diskriminasi dan juga sensitiviti yang menunjukkan Islamofobia terhadap Islam sendiri, menapis perkataan, menapis video, menapis gambar ataupun menapis artikel yang terang menunjukkan kecaman dan membenci negara kita. Jadi walaupun mungkin ia tidak akan memberi impak yang besar, tetapi dengan menapis kita dapat benda tu daripada dibaca dan dilihat. Ya. Pendapat yang lain? Terima kasih saudari Afika Bazira. Sebenarnya betul, saya bersetuju bahawa internet ini ataupun media ini merupakan satu punca berlakunya Islamofobia pada awalnya. Sebab bila kita berkomunikasi di internet, ini bukan suatu bahan ataupun sos yang bebas di mana semua mempunyai kebebasan bersuara dan ideologi senang saja tersebar ataupun berita-berita palsu senang saja tersebar. Dan berdasarkan perkara ini saja, saya sekali lagi mengatakan saya setuju dengan pendapat atau solusi yang dibawa oleh Afika Bazira tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada anda berdua. Bagi saya sendiri, antara cara untuk kita mengatasi masalah ini adalah dengan melantik seorang pemimpin dari kalangan umat Islam sendiri dalam komuniti tersebut. Sebagai contoh, di Perancis, sepatutnya ada satu pemimpin yang dilantik daripada kaum umat Islam sana untuk menyelesaikan isu ini, membincangkan dengan mereka dan mencari jalan solusi yang terbaik untuk berbincang dan bertoleransi untuk kebebasan beragama. Dan juga saya juga merasakan bahawa untuk menyelesaikan isu ini, kita juga sebagai umat Islam boleh menunjukkan contoh yang baik kepada orang-orang di luar sana, orang-orang yang bukan Muslim. Dengan itu kita dapat menunjukkan nilai-nilai agama kita dengan baik dan mencerminkan apa ajaran agama kita sendiri. Jadi mereka pun mungkin akan lebih memahami dan lebih terbuka hati untuk melihat agama Islam di bawah satu perspektif yang lebih baik. Dan saya rasa itu saja untuk kita punya solusi. Telah dapat 4 solusi yang kita bincangkan. Jadi kita akan menutup kita punya perbincangan. Jadi ada saudari Adirah ingin berkongsi sedikit mengenai pendapat anda. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Saya setuju dengan solusi yang disyadahkan oleh saudara Ali, saudari Afika dan Fatini. So saya rasa tiada apa-apa yang perlu ditambah lagi. So saya akan tutup saja perbincangan kita hari ini. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana memberi kerjasama pada malam ini untuk kita membincang tentang hal Islamofobia ini. Dan saya berharap kita semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran tentang apa yang dibincangkan pada malam ini. Yang baiknya datang dari Allah, yang buruknya datang daripada kita sendiri. So sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Adirah. Terdapat siapa-siapa yang ingin berkongsi lagi ataupun di sini saja perbincangan kita? Baiklah, saya ada satu lagi perkara yang ingin menambah. Saya mendapati biasanya rumusan ini adalah penting untuk setiap perbincangan. Jadi ini rumusan yang saya akan berikan terhadap topik Islamofobia ini. Islamofobia ini terdiri daripada dua perkataan. Islam iaitu agama kita sendiri. Islam itu bermakna selamat ataupun sejahtera. Dan fobia ini adalah perkara kataan yang digunakan di dalam tata bahasa orang Inggeris yang bermaksud suatu ketakutan terhadap sesuatu yang tidak rasional. Jadi sememangnya perkara Islamofobia ini merupakan satu fenomena yang amat besar dan ianya bukannya berlaku dari segi perundang atau apa. Dia lebih kepada pada peringkat masyarakat itu sendiri yang bermakna membentuk perspektif setiap orang ataupun impression awal terhadap orang penganut Islam atau agama itu sendiri. Jadi sekali lagi pada asasnya Islamofobia ini terbentuk daripada penganut ini sendiri dan juga orang-orang
orang kafir yang di mana mereka mempunyai agenda yang tersendiri. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah kita mengingati bahawa setiap tindakan kita ini akan memberikan impak bagaimana agama kita ini dilihat oleh masyarakat seluruh dunia. Itu saja. Terima kasih kepada saudara Alif. Jadi nampaknya cukuplah setakat itu perbincangan kita pada malam ini, dan terima kasih kepada semua ahli panel kita untuk berkongsi pendapat anda masing-masing. Dan akhir kata, globalisasi dalam Islam ni tak dapat dielakkanlah kerana Islam adalah agama yang sentiasa berkembang, dan di samping perkembangan itu akan terdapat juga isu-isu Islamofobia seperti yang telah kita bincangkan. Jadi sekian daripada kami semua. Terima kasih.